Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama hadir dalam majlis ini. Kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan kita istiqamah dalam sudut beramal, dan yang paling penting kita mengharapkan ia menjadikan kita berat timbangan kita di sisi Ar-Rahman nanti dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membicarakan dalam penafsiran Al-Quran surah Al-Fajr, yang mana ianya merupakan di antara surah-surah yang membicarakan berkaitan dengan perkara-perkara yang penting seperti yang telah kita terangkan, di mana Allah bersumpah dengan hamba, dengan makhluk-makhluknya. Ia merupakan sumpah pencipta kepada menerangkan kepada kita bahawa beberapa perkara yang penting perlu kita lihat kepada sumpahnya. Berbeza dengan makhluk-makhluknya atau manusia, hendaklah dia bersumpah atas nama Allah semata-mata. Jika manusia bersumpah atas nama selain daripada nama Allah, maka ianya terjebak dalam masalah syirik. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi pada pelajaran lepas kita telah membicarakan sedikit sebanyak dalam bab surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, surah yang ke-89. Dan kita masuk ayat yang seterusnya yang berkaitan dengan kisah kaum-kaum yang terdahulu. Mula-mula kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu, pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi? Belum pernah diciptakan seperti mereka itu di negeri-negeri yang lain. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, yang berbuat sewenang-wenangnya di dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerosakan dalam negeri itu. Kerana itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Baik. Dalam pelajaran yang lepas kita telah menerangkan di antara sumpah yang Allah bersumpah atas nama wal fajr, demi fajar, dan kita terangkan bahawa ianya berkaitan apabila Allah mengaitkan walayalin 'ashr, yakni 10 hari yang setengah ulama menetapkan
Dan pendapat itu yang paling rajih, yang berkaitan dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Merupakan di antara hari-hari yang terbaik, yang mana kita dah terangkan beberapa perkara, hadis-hadis yang menerangkan kedudukan 10 Zulhijjah itu, ya, di mana amalan-amalan yang terbaik berlaku pada hari tersebut. Melainkan orang yang pergi berjihad fi sabilillah sehingga dibunuh, ya, tidak mengembalikan kepadanya nyawa ataupun hartanya. Maksudnya dia pergi berjihad mati syahid, barulah sama nilainya. Jadi ini di antara kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad yang dhaif, yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada kehebatan yang banyak. Okay? Jadi oleh kerana itu, bagi mereka-mereka yang berakal akan mengambil iktibar dalam bab ini dan mengambil kesempatan dalam siri amalan-amalan. Yang mana amalan yang terbaik boleh dilakukan pada hari tersebut, jangan dilepaskan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ada waktu-waktu yang istimewa yang kita kena ambil, kerana mungkin lepas ini kita tak mampu untuk mengambilnya. Ya, seperti dalam satu hari pada 1/3 akhir malam itu adalah waktu yang terbaik. Dalam seminggu hari Jumaat itu adalah waktu yang terbaik. Ya, begitu kedudukan-kedudukan yang Allah berikan kepada kita untuk membuat pilihan. Siapa yang ambil, alhamdulillah. Siapa yang tak ambil, berusaha untuk mengambilnya. Kerana kedudukan diri kita ini tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita akan masuk dalam ayat yang berikutnya yang berkaitan dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iramadzatil imad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Belum pernah diciptakan seperti mana mereka itu di negeri-negeri lain. Baik. Allah mengingatkan kepada kita tentang satu kelompok, satu kaum yang mana kita kena faham elok-elok. Yang mana bila Allah menceritakan di dalam Al-Quran setiap kaum, setiap umat, bahawa bukan cerita tu cerita sembang-sembang macam kita bersembang. Ya, cerita pak pandai, labu-labi, apa cerita lagi itu. Bukan. Tetapi bila Allah menurunkan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, siapa yang bertakwa, dia akan faham apa yang Allah beri misalkan itu. Oleh kerana itu, kita bila menerima Al-Quran, di antara pertama sekali, ya, ini kaedah kita. Bila bertemu dengan Al-Quran, bertemu dengan hadis yang sahih, beriman dahulu tanpa banyak bicara. Iman itu dipaksakan dalam diri kita, menerimanya. Ya, menerimanya bulat-bulat tanpa membicarakan, tanpa mempertikaikan. Itu kedudukan Al-Quran, ya, itu kedudukan hadis yang sahih. Kalau tidak, kita akan memandang remeh perkara-perkara yang diterangkan oleh Allah dan Rasul. Beriman dahulu. Tanda kita beriman kepada Allah, tanda kita beriman kepada risalah Rasulullah, dan tanda kita beriman dengan kitab-kitabnya. Ya. Ini amat penting. Karena bila kita dah beriman, maka letakkan keagungan Allah itu, keagungan Rasul itu bukan sebarangan. Keagungan Allah sebagai Rabb yang mesti dah kita katakan berkali-kali, kena paksa diri kita beriman kepada Allah, merasakan keagungan, kekaguman, kehebatan, kebesaran dalam jiwa kita ni. Supaya kita memuji Allah bila kita berbicara berkaitan dengan Allah, lain jiwa kita ni. Ya, ada ketakutan, ada rasa kelainan apabila kita berbicara menyebutkan kalimah Allah itu, kalimah Ar-Rahman itu, kalimah Tuhan Asmaul Husna. Baru akan datang semua perkara-perkara yang lain. Kalau kalimah Allah kita sebut seperti mana yang kita katakan, sebut macam sebut air, sebut macam mana sudu, cawan, maka tak guna. Ya, tak guna Al-Quran itu datang, kita tak akan berkesan. Tak guna risalah Rasulullah, kita tak akan berkesan. Karena kita tidak meletakkan Allah dengan cara yang betul. Wama qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memuji Allah, meletakkan Allah itu pada tempat yang betul. Maka tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah latihan untuk kita mujahadatun nafs. Supaya bagaimana kita bila menyebut kalimah Allah, teringat Allah tu dah lain. Cuba paksakan diri kita.
Kerana dalam Al-Quran sendiri dalam surah Al-Anfal mengajar kita cara bila kita menyebutkan kalimah Allah itu lain. Dia tidak seperti kita menyebutkan kalimah-kalimah yang lain. Begitu juga dengan kalimah Rasulullah, bagaimana datang ke keagungan baginda, kecinta rindu kita untuk mengikut baginda, beriman dengan baginda. Begitu juga dengan kalimah Allah. Apabila Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Bismillah. Juzuk yang ke-9, muka surat 177, ayat yang kedua. Jangan biarkan ayat Al-Quran ini hilang begitu saja sekadar kita baca, dengar dan melepaskan diri kita masing-masing hanya untuk mengisikan kekosongan. Jangan. Tetapi jadikan ia sebagai basic untuk kita menghidupkan balik jiwa kerinduan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lain, tuan-tuan dan puan-puan, lain. Bila kita dapat menghayati kalimah ini, kita dapat mengagungkan Allah, lain. Bila kita dengar ayat Al-Quran, kita faham ayat Al-Quran dah memadai, dia akan mencuitkan perasaan kita. Apabila Allah berfirman ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sesungguhnya orang yang beriman sempurna imannya itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini dia asas kalau kita nak mengetahui bahawa bagaimana kedudukan iman kita, bagaimana kalimah Allah itu disebut, tindakan kita. Terpasal kalau orang yang beriman bila didengar laungan azan dah tak boleh nak duduk diam. Yang mana Rasulullah SAW dikatakan, Aisyah menceritakan dia lakukan apa saja yang dilakukan seperti orang biasa di rumah. Tetapi bila terdengar laungan azan, dia segera meninggalkan apa yang diuruskan di rumah lalu pergi ke masjid. Ini dia. Jiwa-jiwa yang hidup, dia begitu tindakannya. Jiwa-jiwa yang hidup bila terdengar kalimah Allah lain. Kita kena paksa diri kita. Dia tidak boleh tak paksa. Kalau sekadar kita dengar macam itu je, tak paksa, tak jadi. Kena paksa. Kalau tidak, jangan bicara tentang orang-orang yang di luar sana tidak mahu mendengar dakwah kepada Islam, tidak mahu mengikut arahan Quran dan Sunnah. Kenapa? Jiwa mereka tidak hidup. Kerana seperti mana jiwa kita juga tidak hidup. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, paksa diri kita untuk menggementarkan hati kita ini bila mendengar nama Allah. Di sana ada kekhusyukan, perasaan takut, perasaan rindu, perasaan segala-galanya mengikut keadaan ayat-ayat yang dibaca kepada kita. Baik, jadi ini di antara perkara yang penting untuk kita fahami tentang Al-Quran, ayat-ayat Allah yang bukan sebarangan, bukan sekadar bacaan sahaja, tetapi perlu difahami apakah maksud yang Allah nak sampaikan kepada kita. Apabila dimulakan ayat ini dengan apabila Allah menceritakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah kamu tidak menyaksikan apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad, yang mana nabi yang diutuskan adalah Nabi Hud. Kenapa Allah masukkan dalam ayat-ayat Al-Quran ini berkaitan dengan kelompok golongan-golongan yang terdahulu? Perkara-perkara ini merupakan perkara yang penting untuk memberikan peringatan kepada umat selepas itu. Jangan disebabkan kehancuran umat yang terdahulu kita lakukan sehingga Allah hancurkan kita. Maksudnya, ini yang dikatakan pengalaman orang yang dahulu itu amat penting. Kita belajar dari pengalaman orang dahulu tanpa kita yang kena. Ini di antara kaedah orang yang bijak. Dia tahu kedudukan orang yang dahulu yang penuh dengan perkara-perkara yang susah dihadapi, lalu dia menghasilkan satu baik ataupun buruk, lalu kita ambil daripada pengalaman tersebut supaya tidak terjebak
Kalau keburukan dan kebaikan kita ikut. Itu di antaranya. Dan ini di antara kaum yang diceritakan ini adalah kaum selepas kaum Nabi Nuh. Yang mana kaum Nabi Nuh adalah satu kaum yang hebat. Kaum yang dahsyat. Diikuti oleh kaum yang berikutnya. Kaum Ad setelah beberapa generasi, yakni beberapa kurun berlaku, maka berlakulah perubahan. Kerana 1000 tahun selepas kewafatan Nabi Adam AS, umat masih lagi di atas tauhid. Ibn Abbas mengatakan umat masih lagi di atas tauhid. Kemudian Allah berikan 5 orang alim itu, lalu diwafatkan serentak. Yang menyebabkan orang alim ini asalnya menjadi sumber rujukan kepada kaum tersebut. Tetapi kita dah terangkan bagaimana penyelewengan itu berlaku. Ya, inilah yang perlu kita ambil tahu. Ya, di antara perkara yang penting. Kesesatan orang-orang alim, kedudukan orang-orang alim ni lain. Guru agama ni lain daripada guru-guru biologi ke fizik ke maths ke English ke lain. Guru-guru agama ini ya lain kerana dia memikul risalah. Risalah wahyu yang mana orang mempercayainya. Oleh kerana itu pengkhianatan dalam agama ini lebih berat, lebih berbahaya. Pengkhianatan guru-guru agama yang sesat ini lebih berbahaya. Yang boleh membawa manusia kepada syirik. Ini dia peringatan. Ya, bukan sebarangan. Kesesatan yang dibawa oleh guru agama bukan sebarangan. Ataupun dinisbahkan kepada agama ini lain. Berbandingkan dengan kesesatan orang-orang yang biasa ni, orang tak kisah sangat. Tetapi kesesatan orang yang menggunakan atas nama agama ni lain. Itu pasal apabila orang-orang yang mengaku dirinya beragama ataupun mengaku dirinya alim, membawa risalah-risalah, ya, walaupun sesat tetapi dia ada pengikutnya. Dan pengikutnya kadang-kadang bukan sedikit. Kenapa? Dia menggunakan atas nama agama. Oleh kerana itu, kaum Nabi Nuh, mereka bukan disesatkan oleh alim ulama, tetapi disebabkan mereka ini, orang alim ini dimatikan serentak. Jadi peristiwa itu merupakan peristiwa yang menyedihkan bagi kaum tersebut. Cuma dia lakukan syaitan membisikkan supaya membuat patung, dan bermulalah generasi mereka itu asalnya bukan menyembah patung. Kita dah terangkan pada pelajaran yang lepas. Ya. Asalnya bukan menyembah patung, tetapi generasi demi generasi demi generasi. Akhirnya mereka menyembah patung. Na'udzubillah. Tetapi golongan ini Allah telah hancurkan. Ingat ya, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya membicarakan golongan Nabi ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana setengah mereka itu diceritakan dalam Al-Quran, setengah lagi tidak diceritakan dalam Al-Quran. Bila ditanya berapa banyak Nabi, Rasulullah mengatakan Nabi ada 124,000. Berarti banyak. Ya. Nabi seperti al-ulama warisatul anbiya, itu kedudukannya. Rasul yang dikatakan 313 atau 316 kalau tak salah. Okey. Baik. Jadi bila diutuskan seorang rasul, bukan sebarangan. Kalau kita menyaksikan kaum Nabi Yunus, berapa ribu? 100,000 yang disebutkan dalam Al-Quran, lebih daripada 100,000. Itu baru seorang Nabi. Dan bila diceritakan dalam kaum Nabi Nuh pun, begitu kedudukannya. Dan ini pula diceritakan kaum Iram, kaum Nabi Hud. Yang mana mereka ini kedudukannya, ulama mengatakan kedudukan mereka berada di kawasan Rubuk Khali ataupun satu tempat yang berada di Yaman. Ya, kaum Ad yang dikenal dengan dalam surah Al-Ahqaf. Yang ni bukit pasir. Okey. Jadi kaum ini Allah jadikan mereka selepas kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang mana umat itu telah hancur. Umat kaum Nabi Nuh itu telah hancur. Hancur. Hilang. Dan keturunan dia muncul. Dan keturunannya muncul, ini menunjukkan generasi demi generasi demi generasi yang muncul itu, dan akhirnya membiak banyak, dan mereka menjadi satu kaum yang mana
dikatakan bahawa ketinggian dia masih lagi ketinggian Adam. Berapa ketinggian Adam? 2 kaki. Semua orang 2 kaki. Okey. 60 hasta. Okey, 60 hasta. Dulu tinggi Makoba tu lah. Ya, dulu. 60 hasta. Ketinggiannya masih lagi dengan ketinggian itu. Dan kekuatannya sudah tentu kekuatan mereka tu hebat. Tidak dinafikan. Oleh kerana tu, dan ini satu benda yang menarik tuan-tuan dan perempuan, kerana mereka terkenal, walaupun duduk di padang pasir, mereka membina bangunan-bangunan yang tinggi dan kuat. Itu pasal digelarkan Irama Zatil Imad. Imad, tiang-tiang yang mempunyai tiang-tiang yang kukuh. Yang ini satu tamadun yang dahsyat. Oleh kerana, kalau kita menyaksikan dalam misalnya majalah Geografi, National Geographic misalnya kan, ataupun kita baca-baca, ada satu tempat tu menarik, unik, peninggalan orang-orang yang terdahulu. Seharusnya kita faham elok-elok. Biasanya bila ianya merupakan peninggalan orang-orang yang terdahulu, biasanya tempat itu pernah diutuskan seorang Nabi. Kebiasaannya. Karena adalah mustahil satu tamadun ditinggalkan begitu saja. Mustahil. Ya, bahkan tamadun itu biasa akan dikekalkan ataupun dia berubah sedikit-sedikit. Ini terus tinggal. Dia terus tinggal. Menunjukkan tempat itu diturunkan bala, dihancurkan. Maka orang tak nak duduk dah. Tempat-tempat yang diturunkan bala begitu. Dan Irama Zatil Imad, satu tempat yang mana Allah berikan mereka kemahiran. Datang dari mana kemahiran? Satu pertanyaan. Ya. Orang-orang dulu datanglah kita belajar sejarah kaum primitif yang mereka meletakkan Nabi Adam AS dan Hawa itu seperti kaum primitif. Ya, seperti orang dalam mana? Dalam gua batu. Zaman gangsanya, zaman apa lagi? Yang mana masih hidup dalam keadaan yang tak reti apa-apa. Itu jahat di antara masalah sejarah-sejarah kita yang cuba nak memburukkan tok nenek kita. Tok nenek kita, Nabi Adam AS, tahu tak waktu dia duduk di dalam syurga, apa yang disaksikan? Apa yang tak ada dalam syurga? Subhanallah. Itu yang tidak dikhabarkan kepada kita. Yang menyebabkan kita pun fikir, ya, jadi Adam pun pakai macam mana, ya. Kita mula berfikir dengan cara yang primitif kita ni. Senang cerita. Kita memikirkan kedudukan orang yang terdahulu dalam keadaan yang begitu. Disebabkan fakta-fakta yang sebenarnya banyak fakta yang diselewengkan dalam pendidikan kita. Tapi kita tak tahu. Adam AS, Nabi Adam AS, orang yang tercerdik di alam ini. Adam AS. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, siapa yang ajar? Allah yang ajar. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Summa aradahum 'alal malaika. Diajarkan Adam semua maklumat, lalu diketengahkan kepada para malaikat. Malaikat tak boleh jawab. Nampak tak? Ilmu. Bukan sebarangan Nabi Adam waktu turun di muka bumi. Dengan kecantikannya, kehebatannya dan keilmuannya. Yang mengajarnya adalah Allah. Datang kita punya pendidikan, anggapkan benda-benda orang terdahulu jahil. Betul tak? Nabi Nuh AS waktu membina kapal tu, apa teknologi dia? Yang mereka cari dapat maklumat, ada benda-benda yang mana zaman moden ni dikatakan seperti bateri. Kebijaksanaan yang dimiliki. Apa kelebihan? Cuma Adam waktu dia turun ke muka bumi, dia tak ada teknologi itu je. Tetapi dalam minda dia penuh dengan maklumat-maklumat nun di syurga. Apa maklumat di syurga? Istana-istana yang besar. Kalau kita menyaksikan bagaimana kaum Hud ini, kaum Nabi Hud ini, ya, kaum Ad membina istana mahligai-mahligai yang besar di padang pasir. Subhanallah. Datang dari mana tu idea tu? Tak lain dan tak bukan dari bapa kita Adam. Kalau nak tengok betapa hebatnya pakaian Nabi Adam, cukup dah. Ya? Cukup. Pakaian yang dipakai Nabi Adam di dalam syurga kita tak boleh nak fikirkan. Kerana apa? Allah menceritakan waktu dia menanggalkan pakaian Adam. Macam mana tanggal pakaian Adam? Ya, kita tanggal pakaian macam mana? Cabutlah kan.
nak cabut, alamak, susahnya, ketat pula butang aku ni kan. Okey, cuba buka surah Al-A'raf, kita saksikan Allah ceritakan bagaimana dia menanggalkan pakaian Adam. Subhanallah. Teknologi di syurga dahsyat. Itu baru syurga yang dikatakan oleh ulama syurga yang sebentar, yang mana Adam duduk. Belum lagi syurga yang kekal untuk selama-lamanya. Okey. Surah Al-A'raf ayat yang ke-22, muka surat 152, surah yang ke-7, juzuk yang ke-8. Muka surat 152. Bismillah. Ayat yang ke-22. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Maka syaitan memujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu dayanya. Tatkala keduanya telah merasakan buah kayu itu, nampaklah bagi kedua auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarangkan kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Okey. Dalam ayat ini Allah mengatakan, tatkala kedua telah merasa buah kayu itu, maka nampaklah di sini menunjukkan Allah tanggalkan dengan secara macam mana, wallahu alam. Tapi itulah teknologi di sisi Allah yang mana kita memang tak mampu untuk memikirnya. Dia tak perlu nak tanggal macam itu, nak londekan, tak, secara automatik dah tanggal. Syurga itu baru syurga yang diperbahaskan oleh ulama, yang mana Nabi Adam duduk, dan bukan syurga yang bakal kita semua duduk insya-Allah kekal abadi. Teknologi dia dah begitu, ya, tak perlu ditanggal, secara automatik dia tertanggal. Bagaimana pakaian tu, ya, bagaimana cara tu? Subhanallah. Oleh kerana itu ayat Al-Quran bila Allah mengatakan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila kamu lihat dan kamu lihat lagi satu kerajaan yang cukup hebat dan besar, ya, yang dimiliki pada hari kemudian nanti. Subhanallah. Ini dia. Oleh kerana Allah menceritakan dalam Al-Quran bahawa kita beriman dengan risalah yang Allah ceritakan, bahawa Nabi Adam tidak sebodoh yang dikatakan oleh masyarakat kafir yang cuba nak menghinakan, sehingga dia menghinakan kita ini dari keturunan monyet. Na'udzubillah. Kufur. Kalimah kufur yang keluar daripada lidah orang kafir ini untuk memburukkan kedudukan kita. Baik. Jadi golongan iman ini, golongan yang dikatakan kaum Ad ini, mereka mempunyai kemahiran yang cukup hebat. Pembinaan yang mereka bina ini bukan sebarang pembinaan. Yang mereka tahu ialah kalau kita bercerita dengan anak-anak kita, kita akan cerita pengalaman-pengalaman kita yang lepas, apa yang kita tengok di satu tempat. Dan begitu juga Nabi Adam alaihissalam, sudah tentu dia menceritakan cucu cicitnya, ya, anak-anaknya, bahawa kedudukan dia satu ketika dahulu berada di syurga, ya, supaya mereka tahu dan digambarkan. Rupanya kalau sekadar gambar begitu, maka ia dibukti dengan perbuatan kaum-kaum yang terdahulu. Maka di sini kaum Nabi Hud, kaum Ad ini merupakan satu kaum yang hebat, yang mana mereka mampu untuk membina, ya, binaan yang besar-besar, dan kaumnya dikatakan membina satu mahligai yang mana penuh dengan, ialah seperti mana yang disebutkan berkaitan dengan syurga,
Ya, orang cuba nak menyamakan syurga dunia dengan syurga akhirat, memang takkan sama. Tetapi mereka akan buat supaya nampak kehebatannya. Lalu dikatakan di antara bangunan-bangunan istana ketua mereka itu mempunyai berbagai-bagai batu permata, emas dan perak berlian bertimbun-timbun. Ya, walaupun cerita ini agak bercampur dengan Israiliyat, tapi kita mengatakan bahawa memang gambaran-gambaran yang diceritakan kaum yang terdahulu, Allah dah sebutkan. Apa dia ayat yang dikatakan itu? Ya, kita lihat balik. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Belum pernah diciptakan seperti mereka itu di negeri-negeri yang lain. Tak pernah dibuat. Berarti teknologi mereka dalam keadaan kekurangan. Tak ada macam kita zaman sekarang ni, ya, berbagai-bagai alat teknologi untuk pembangunan. Itu pun tak mampu untuk menyaingi kehebatan mereka. Tetapi mereka dengan kelebihan yang ada kepada mereka dan ilmu yang ada kepada mereka yang Allah berikan, lalu mereka membina satu bangunan di padang pasir dengan sehebat-hebatnya. Tuan-tuan dan perempuan, Allah tidak pernah menghalang kita membina apa juga tamadun. Itu memang, ya, bahkan kita adalah khalifah di muka bumi. Pembinaan itu untuk kebaikan kita sebagai khalifah, untuk menguruskan, mentadbir alam ini, tak menjadi masalah. Kaum Ad bukan disebabkan pembinaan itu Allah mencela mereka, tak. Bahkan ianya merupakan perkara yang baik. Tetapi yang menjadi isu dalam bab ini ialah tentang pengabdian mereka kepada siapa. Itu je isunya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan tiap-tiap umat seorang rasul paling kurang. Untuk apa? Untuk menyembah Allah dan menjauhkan taghut, syaitan. Okay? Maka itu je risalah yang pertama yang diutuskan oleh Allah dalam bab ini kepada Rasulnya, Hud. Disebabkan kaum ini dah merasakan dirinya hebat, sampai terlupa penciptanya itu Allah. Itu je puncanya. Dikatakan kaum ini menyembah selain daripada Allah. Oleh kerana itu kedudukan syirik merupakan perkara yang paling berbahaya, perkara yang paling celaka bermulanya kaum Nabi Nuh AS sampai kiamat. Kaum-kaum yang terdahulu dihancurkan oleh Allah adalah disebabkan masalah syirik. Tak ada masalah lain. Awalnya kerana apa? Bila berlakunya syirik, maka segala dosa-dosa lain akan berlaku. Bila berlakunya syirik, kabair yang lain akan berlaku. Itu dia berbahaya, syirik. Kalau kita menyaksikan, ya, kaum Nabi Lut, walaupun dengan masalah homoseksual dia, ya, ianya bermula dalam masalah syirik. Kaum Nabi Syuaib, bab perniagaannya, dia bermula daripada masalah syirik. Oleh kerana itu masalah syirik adalah asas dalam ummah yang perlu diperbetulkan, yang perlu diselamatkan. Kita berhadapan dengan masalah ini. Apabila di kalangan manusia memperkenalkan syirik kepada masyarakat. Tuan-tuan dan perempuan, dengan teknologi moden ini, mudah disampaikan risalah-risalah syirik. Nampak tak? Mula-mula dia mengsyakkan kita terhadap hadis-hadis sahih. Dia meletakkan hadis-hadis ini ilmu zon sahaja. Jahat. Ya. Tak erti bab hadis, nak bicarakan bab hadis. Kemudian dia datangkan, bila dah orang jadi longgar bab hadis, ya, di situ datang keraguan-keraguan yang lain, dia bawa perkara-perkara yang mana kita lihat hubungan antara dia dengan perkara-perkara tersebut ada unsur-unsur syirik. Maka adalah kewajipan bagi umat, setiap masyarakat, setiap umat, mesti ada orang yang menegurnya. Kalau tidak, bala akan berterusan. Bahkan kalau kita menyaksikan, kalau tidak tentang golongan-golongan syirik ini, ya, golongan-golongan yang mengajar kita menyembah selain daripada Allah ini di kalangan orang-orang Islam, maka kita takut, ya, generasi kita yang di belakang semua menganut akidah yang salah. Na'udzubillah.
Alhamdulillah Allah bagi petunjuk kepada kita. Dulu kita tak faham Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Tapi Alhamdulillah sekarang kita faham. Tetapi bagaimana umat-umat yang ataupun orang-orang yang di belakang kita yang masih lagi tak faham? Ianya merupakan satu penyakit yang mesti kita selesaikan. Dan pihak yang bertanggungjawab mesti selesaikan. Kalau tidak, ya, kefahaman ini akan berterusan, maka na'udzubillahi min dzalik, walaupun orang itu berseban, berjubah, berjanggut, apalagi berniqab, tetapi dalam mindanya penuh dengan kesyirikan, tak ada guna itu semua. Ya, kerana kedudukan syirik. Kita takuti pula disebabkan kesyirikan itu Allah turunkan bala. Ialah syirik itu dah sendiri bala yang mana dia akan menghancurkan ummah dalam kehidupan dunia ini. Baik. Jadi kita melihat dalam ayat ini Allah menceritakan, ya, kaum Ad adalah satu kaum yang hebat yang Allah berikan mereka yang berada di Yaman dengan kehebatan mereka membina bangunan yang besar-besar. Dah saya katakan bahawa bila diutuskan seorang rasul, maka ia merupakan satu tamadun yang hebat pada ketika itu. Kalau kita menyaksikan, adakah Nabi Hud alaihi salam datang untuk menjadi raja kat kaum Ad tu? Ingat ya, para nabi tidak pernah diutuskan untuk menjadi raja. Para nabi diutuskan untuk menyampaikan risalah. Hanya menyampaikan risalah. Kalau dia jadi raja seperti Nabi Daud dan Sulaiman, dia menyampaikan risalah. Tetapi kalau dia bukan raja, dia hanya menyampaikan risalah supaya raja itu beriman. Itu saja. Dia tak tergila-gila, ya, nak tubuh parti ke apa ke, tak ada. Ya, nak pilihan raya ke, tak ada. Dia nak menyampaikan supaya kalau mereka beriman, Alhamdulillah. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Quran yang banyak, di antaranya surah An-Nazi'at. Hal ataka hadis Musa. Ya, Allah ceritakan bagaimana Nabi Musa itu datang supaya Fir'aun beringat-ingat. Itu sahaja. Dia tak tergila nak jadi pemimpin, nak tukarkan Fir'aun naik ke atas tu. Dia tak nak. Ini dia risalah para nabi. Jadi Nabi Hud alaihi salam diutuskan kepada kaum Ad yang mana tamadun ketika itu. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan gambarkan satu tamadun yang hebat. Tetapi tamadun ini hilang. Dia macam cerita apa? Atlantis, apa ke nama? Ya, yang berkaitan dengan satu tamadun yang pernah diceritakan oleh Plato dalam catatannya. Tapi tamadun tu hilang. Ya, satu kehebatan, satu tempat yang ditenggelamkan di lautan. Itu wallahu alam. Itu di antara sifat-sifat sebuah tempat yang mana diutuskan Rasul, mereka dahaka, Allah tenggelamkan. Begitu juga kaum Ad ini di antara golongan yang dihapuskan. Sampai sekarang tak ada kesannya. Secara tempat yang dikatakan itu memang tak ada kesan. Nanti kita akan sampai dalam bab itu, apa di kalangan para ulama menceritakan tempat itu. Baik. Di dalam ayat ini Allah mengatakan lagi berkaitan dengan golongan kaum Ad ini yang mana mereka diutuskan oleh Allah seorang nabi untuk menyelamatkan mereka supaya beriman kepada Allah. Pertama dengan kehebatan tubuh badan mereka yang masih lagi sasa dengan setinggi Adam. Dan mereka mampu untuk membina bangunan-bangunan yang besar dan hebat dan cantik, ya, lebih hebat daripada Taj Mahal, ya, yang dikatakan bangunan yang hebat pada satu ketika dahulu. Cantik, dahsyat. Lalu para nabi ini diutuskan dan kita tahu bahawa risalah para nabi memang akan mendapat ujian. Tidak ada satu risalah yang benar tidak diuji. Oleh kerana itu, kita kena bersabar dalam bab ini. Ya, Baitul Salam pun dah berapa banyak kena tuduh maki hamun kan. Ya, dan pendakwah-pendakwah ustaz-ustaz yang berada di sini pun berbagai tuduhan yang dikatakan. Namun bagi saya ianya tidak menjadi masalah. Selagi kita berada di atas manhaj yang betul, maka bersabar. Ya, kerana Rasulullah telah memberi jaminan kepada kita, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan berterusan di kalangan umat ini yang akan menegakkan kebenaran. Siapa yang nak menegakkan? Kalau bukan di kalangan orang yang ada ilmu yang menyampaikan.
kalau bukan di kalangan orang yang faham Quran dan As-Sunnah sahihah dengan penafsiran 3 kurun yang terbaik yang menyampaikan. Nak harap orang lain, takkannya. Nak harap orang lain, tu dia Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Nak harap orang lain mandi bulan Safar. Nak harap siapa? Nak harap orang yang berzikir sambil berjoget-joget. Ya, dengan serban dan jubah yang besar. Tak boleh. Oleh kerana itu orang yang berada di atas manhaj kena istiqamah. Kena istiqamah. Kerana kita sedang membeli syurga Allah dengan harga yang mahal. Kerana umat akhir zaman yang dikategorikan sebagai ghuraba. Orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah ini adalah ghuraba di akhir zaman. Maka bersabar. Jaga ilmu kita, tambahkan ilmu kita bermanfaat, jaga akhlak kita dan penampilan kita. Ya, kerana ianya menjadi perbicaraan dalam risalah dakwah. Maka baik, Nabi Hud alaihi salam menyampaikan risalah ini. Tetapi seperti biasa, ianya akan ditentang. Risalah para nabi akan ditentang. Oleh kerana itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila dia diwahyukan pada wahyu yang pertama di Gua Hira yang menyebabkan dia dalam keadaan ketakutan sehingga dia balik, maka Khadijah datang, kenapa ya Muhammad? Lalu dia kata zammiluni, zammiluni, bungkuskan aku, selimutkan aku, ya, dalam keadaan ketakutan. Maka esoknya barulah dia berjumpa dengan Waraqah ibn Naufal, pak saudaranya yang menganut ajaran Kristian pada ketika itu, ya, Nasrani, tetapi dia manhaj dia mustaqim. Lalu diceritakan kepadanya tentang apa yang berlaku. Lalu selepas Rasulullah menceritakan, lalu Waraqah ibn Naufal mengatakan dia seorang lelaki yang telah buta, ya, rabun buta dah hari tua, ya, macam kita lah, katarak lah, apalah kan, okey. Maka dia mengatakan sesungguhnya itulah namus, ya, ataupun Jibril yang turut kepada nabi-nabi sebelum kamu. Sesungguhnya tidaklah namus ini turun kepada seseorang, maka orang itu akan dikeluarkan oleh kaumnya. Lalu Rasulullah kata, al-mukhrijina ana? Adakah aku akan dikeluarkan oleh kaum? Ya. Nampak tak? Sedangkan baru satu wahyu yang diturunkan, terus khabar bahawa kamu akan dikeluarkan oleh kaum. Ya. Abu Talha, Batu Salam ni dikeluarkan ke atau berpindah? Oh, pindah. Nasib baik. Ya. Kalau dikeluarkan, masya-Allah dah naik makam tu. Ya, perjuangan. Okey? Maka ia merupakan satu, ya, fitrah ataupun satu perkara yang mesti berlaku kepada pejuang-pejuang agama yang betul. Ya, kalau salah lantaklah dikeluarkan, tetapi yang betul. Maka di sinilah, maka kaum Ad menentang Nabi Hud. Kenapa? Risalah yang dibawa ialah menyembah Allah yang Esa. Dan mereka masih menganut, ya, sebahagian mereka ataupun golongan ini menganut akidah ataupun tauhid ada Tuhan selain daripada Allah. Inilah masalah yang dihadapinya. Masalah kaum-kaum terdahulu, masalah inilah yang dihadapi mereka, beriman kepada selain daripada Allah. Dengan menganggap kedudukan makhluk-makhluk ini sama dengan Allah. Yang boleh memberi, yang mendatangkan manfaat yang berbagai-bagai. Oleh kerana itu masalah syirik bagi mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah mesti clear. Jangan sampai tak clear. Ya, masih lagi ikut rentak-rentak orang-orang yang beramal dengan amalan khurafat. Walaupun sampai tahap rama-rama masuk ke rumah, apa tu? Ya, orang nak datang. Itu pun ada unsur syirik. Ya, begitu sekali, walaupun tergaru-garu, gatal tangan, tergedit-gedit mata, ya, jangan adakan unsur syirik. Main-main tu. Dan apatah lagi, saya banyak menekankan dalam satu masalah, masyarakat ini terjebak dalam masalah syirik yang besar. Apa dia? Percaya kepada hantu. Uish, itu bukan anak orang sunnah aja, ya, anak orang punah lagi banyak. Ya, na'udzubillah. Kepercayaan hantu itu adalah syirik besar. Nak komen Ustaz, lantaklah, saya tak kisah. Ya, kenapa benda itu diajarkan kepada anak-anak kita?
Sampai anak kita, bukan anak kita, mak bapak pun nak pergi kubur tengah malam takut. Betul tak? Pasal apa? Minda dia dah terbayang. Cerita Piramli di tangan macam tu dekat kubur keluar. Asap keluar. Ya, syirik. Dalam sejarah ummah, ya, sejarah hidup kita, tak pernah kita dengar, ya, seorang tu mati dicekik hantu. Ada tak? Tak ada. Tapi percaya tu ada di kalangan manusia. Itulah kesan cerita-cerita hantu dalam TV ke dalam apa tu, na'udzubillah, syirik. Haramkan bagi anak-anak kita ataupun diri kita untuk melihat benda-benda yang begitu. Na'udzubillah. Saya teringat waktu saya duduk di Pakistan dulu, ya, bawa anak tu, ya, lahir di sana. Memang sana tak ada cerita hantu tu. Wallahualam, saya duduk sana tak pernah lah pula orang duduk cerita hantu. Yang ada cerita orang tembak. Dum. Itu ada. Yang tengah-tengah makan tu tiba-tiba dia tembak kawan dia. Ya, semua nyorok bawah meja. Itu ada. Tengah-tengah jalan takut kena rompak, kena itu je. Nak kata cerita hantu tak ada. Jadi anak kita tu bersih, kita programkan kat sana. Ada yang lahir di sana pun. Ya, sampai balik di Malaysia yang kecil tu lahir di sana, Umaymah nama tu, ya. Waktu tu dalam 2 tahun. Balik terlari 2-3 tahun macam tu. Tak erti nak bercakap lagi. Kenapa tu? Atu. La ilaha illallah, saya kata. Siapa ajar ni? Kerana kita tak pernah nak ajar benda-benda yang tahyul begini pada anak-anak kita. Bahkan kita menentang. Tiba-tiba ada pula balik kampung ajar dia hantu pula, kan? Jangan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ajarkan anak kita bab itu. Ajar anak kita pahlawan, jiwa berani. Ya, kena ajar. Jangan sampai anak kita ni pengecut, ya, takut pada yang bukan berhaknya. Iaitu takut hantu tu syirik. Tak tahulah tuan-tuan dan perempuan bagaimana kedudukannya. Wallahualam, bagi saya tidak akan percaya. Kalau jin, saya percaya. Okey. Syaitan, saya percaya. Tapi hantu, tidak sama sekali. Okey. Kerana itu syirik yang sedang berlaku pada masyarakat kita yang tidak dihapuskan dengan cara yang baik. Datang pula orang buat cerita-cerita seram, ya, cerita apa? Pontianak Sundal Malam, hantu mak limah tu cerita seram ke cerita lucu, kan? Ataupun cerita-cerita Dracula lah, apa semua tu, ia merupakan satu cerita yang tidak seharusnya dihidangkan kepada keturunan kita, orang-orang ahli sunnah. Ya, baik. Jadi kepercayaan khurafat inilah berlaku juga kepada kaum Nabi Hud. Kaum Ad yang beriman dengan benda-benda khurafat, percaya manfaat datang daripada itu ini yang bukan datang daripada Allah. Sial datang daripada itu ini yang bukan datang daripada Allah. Dan berdoa bukan selain daripada Allah. Ini yang sedang berlaku pada masyarakat kita di kalangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengajarkan anak-anak muda ataupun masyarakat Malaysia berdoa kepada selain daripada Allah. Berdoa kepada orang yang dah mati yang tak boleh buat apa-apa. Syirik akbar. Bab doa saja syirik akbar yang bukan sebarangan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allah bagilah petunjuk kepada kita dan mereka semua. Ya, diharapkan, ya, jangan biarkan kejahilan itu berlaku. Kita takut bahawa kaum Ad telah menganut pahaman ini. Kepercayaan sial dan tuah dan berbagai-bagai datang selain daripada Allah. Maka akhirnya, ya, Nabi Hud diutuskan dan dia berdakwah, maka dia ditentang. Diutuskan lagi, disampaikan risalah, ditentang. Tetapi setiap Nabi ada waktu dia. Setiap para Nabi diutuskan ada waktunya. Maka di sini kita melihat beberapa ayat yang berkaitan dengan kaum Nabi Hud ini, ya, yang mana Allah ceritakan di antaranya ayat yang ke-69 dalam surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf tadi surah yang ke-7 ayat yang ke-69. Bismillah. Kita ambil 68 muka surat 159 juzuk ke-7 8 surah ke-7 ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Aku menyampaikan amanah-amanah Tuhanku kepada kamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Apakah kamu tidak percaya dan hairan bahawa datang kepadamu peringatan dari Tuhan kamu yang dibawa oleh seorang lelaki di antara kamu untuk memberikan peringatan kepada kamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan kepada tubuh dan perawakan kamu daripada kaum Nabi Nuh itu, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini di antara peringatan Nabi Hud kepada kaumnya, bahawa ini dia, aku hanya menyampaikan risalah dan aku ingatkan bahawa kamu, berarti mereka tahu tentang kisah kaum Nabi Nuh. Mereka tahu, macam kita tahu kisah kejatuhan kerajaan Melayu Melaka. Kita tahu, mereka pun tahu. Ya, memang kalau ikutkan cerita-cerita begini, ia diwarisi, ya, untuk disampaikan anak-anak kepada anak-anak sebagai peringatan. Kemudian Allah katakan lagi, mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah sahaja? Nampak tak? Itu sahaja. Dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami. Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan bahawa mereka mencabar Nabi Hud. Pertama mereka kata, kamu nak suruh kami sembah Tuhan yang satu? La ilaha illallah. Ya. Kenapa begitu? Itu, nampak tak tuan-tuan dan perempuan, bila dia tidak meletakkan Tuhan itu pada tempat yang betul, dia jadi begitulah. Itu yang didatangkan oleh masyarakat di antara golongan Sufism ini ke Malaysia ini, membawa pemikiran supaya ada Tuhan selain daripada Allah. Ada orang yang mampu membantu mereka selain daripada Allah. Maka itu dia syirik. Datang kepada kubur-kubur. Na'udzubillah. Kita tak boleh nak fikir. Ya? Bagaimana mereka boleh meminta doa kepada orang yang kubur, yang mereka sendiri menganggap orang itu adalah wali. Walaupun dia siapa sekalipun, dia tidak akan mampu untuk membantu. Baik. Jadi, kemudian Allah menceritakan pula dalam ayat surah Fussilat. Dalam surah Fussilat, jumpa surah Fussilat, surah apa? Ada, siapa jumpa? Kertas tu hilang pula. Surah yang ke-41. Baik. Surah ke-41 ayat yang ke-15. Allah ceritakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muka surat 478. Juzuk 24, surah 41. Ayat 15.
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Adapun kaum Ad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahawa Allah yang menciptakan mereka itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda kekuasaan kami. Okey, ini di antara gambaran-gambaran yang Allah ceritakan kaum Ad. Tuan-tuan dan perempuan, bila sampai satu tahap kedegilan mereka, keingkaran mereka, kadang-kadang kita kena ingat bila Allah bagikan kesihatan, kekuatan, kemampuan kita untuk menguasai dengan harta, dengan berbagai-bagai, itu adalah ujian yang mungkin kalau bagi manusia yang tidak beriman, istidraj yang bakal untuk menjatuhkan dia. Ya. Oleh kerana itu, alhamdulillah apa yang ada. Itu senang cerita. Ya, Allah dah bagikan kita betul. Ya, Allah dah bagikan kita betul dengan apa yang dirancangnya. Baik. Maka di sinilah berlaku bila mereka melampaui batas. Lalu Allah ujikan mereka dengan kemarau. Ya, padang pasir pula tu, kemarau pula tu. Tetapi mereka mempunyai teknologi yang canggih. Namun begitu, kerana kekufuran, keingkarannya, akhir diujikan dengan kemarau. Maka ulama menceritakan dalam keadaan berbagai-bagai tentang kemarau yang berlaku kepada mereka. Dan apa yang paling penting dalam bab ini, kita saksikan di dalam ayat surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, juzuk yang ke-26. Ini adalah di antara kemuncak cerita yang berlaku terhadap golongan Ad ini. Dan surah Al-Haqqah pula, itu memang penutup bagi mereka lah. Okey, jumpa juzuk yang ke-26, surah ke-46. Ala ayat ke-21 kita mulakan, muka surat 505. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin 'azim. Qalu aj'tana lita'fikana 'an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innamal ilmu 'indallahi wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Dan ingatlah saudara kaum Ad, iaitu ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, gunung-gunung pasir, dan sesungguhnya beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diutuskan kepadaku dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Ya, tajhalun, jahil, bodoh. Lalu apa berlaku? Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna
bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, angin yang mengandungi azab yang amat pedih. Okey, bila Nabi Hud mengatakan bahawa Allah akan turunkan azab, mereka cabar. Okey, datangkan azab. Dan berlaku kemarau yang disebutkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sebelum mereka menyaksikan awan hitam yang datang. Oleh kerana itu kedudukan awan yang hitam, Rasulullah SAW sendiri mengajar kita tentang doa-doa bila bertemu dengan awan yang hitam itu bagaimana. Ya, kerana awan yang hitam menakutkan sebenarnya. Kerana kaum Ad ini dah tertipu. Mereka dalam keadaan memerlukan air. Dah kemarau beberapa lama, tiba-tiba nampak awan yang hitam, lalu mereka katakan, hadza aridun yumtiruna. Itulah awan yang akan menurunkan hujan. Nabi Hud, ya, Hud, itu dia awan yang nak turunkan hujan. Apa kamu kata? Azab Allah mana? Ya, rupanya itulah azab. Dan menggeronkan. Tuan-tuan dan perempuan, awan, kalau kita kadang-kadang tengok klip gambar yang orang hantar, ada awan tu yang turun macam kat bumi ni kan, macam ombak lah. Kita tengok, menggerunkan sebenarnya. Itulah rupa awan yang datang kepada kaum Nabi Hud. Dalam keadaan yang menggerunkan, hitam, gelap, ya, seolah-olah dia akan membungkuskan. Zoom. Apa terjadi? Maka di situ Allah katakan ayat ini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada kelihatan lagi kecuali kesan-kesan tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Bagaimana? Tak jelas lagi ni. Okey, cuba buka surah Al-Haqqah. Bagaimana kehancuran yang Allah cerita ni? Okey. Surah Al-Haqqah, surah yang ke-69, juzuk ke-29, muka surat 566. Ayat yang kedua, kita mulakan. Okay, ini bentuk. Ya, tuan-tuan dan perempuan, nak gambarkan wallahu alam lah macam mana. Tetapi saya dapatkan, kita beriman, saya dapat rasakan bagaimana kehebatan Allah hancurkan kaum ini. Ya, ingat satu kalimah, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya keamukan Allah. Kalau Allah mengamuk, begitulah keadaannya. Bagaimana? Ya, dahsyat. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka itu telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari yang terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Tuan-tuan dan perempuan, ya, puting beliung, hari angin, waktu yang sejuk,
Kita wallahu alam, siapa yang tahu kalau pergi ke negeri-negeri luar pada musim sejuk, kalau betul-betul waktu tu sejuk, angin tu lalu macam itu saja dah rasa macam kena hirih. Ini kan pula dalam keadaan puting beliung. Berapa hari? 7 malam 8 hari. Macam satu package pula seminggu. 7 hari, 7 malam, 8 hari. Bayangkan pusing. Kita puting beliung di Amerika yang datang tu pun dalam bentuk berapa minit dah hancur segala-galanya. Ini kan pula 8 hari, 24 jam kali 8. La ilaha illallah. Memang tidak akan selamat. Hancur. Macam blender tu. Tuan-tuan dan perempuan, inna batasya rabbika lasyadid. Oleh kerana tu masalah tauhid bukan masalah main-mainan. Umat terdahulu hancur disebabkan masalah tauhid. Datang umat kita pula anggap masalah tauhid ni, ya, bila kita sampaikan risalah tauhid, dia tuduh kita berbagai-bagai. Ya, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita di atas jalan yang betul ini, dan mudah-mudahan Allah pelihara daripada fitnah yang akan menghancurkan ummah ini, yakni masalah tauhid, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah jadikan kita di antara hamba-hamba yang meneruskan risalah tauhid ini dengan betul. Wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini. Apa yang penting kita ambil peringatan daripada apa yang berlaku kepada kaum yang terdahulu, supaya kita tidak terjebak dan kita berhadapan dengan masalah yang sama nanti. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka